Tahun pertama Kerajaan Perikatan Nasional PN merupakan gabungan pencapaian dan kegagalan di tengah pandemik COVID-19. PN juga berterusan berpolitik untuk bertahan dengan majoriti tipis di Parlimen. The Malaysia Insight melihat kembali beberapa sorotan berikut. Apa pencapaian PN? Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengumumkan 5 pakej rangsangan ekonomi berjumlah RM320 bilion sejak bermulanya pandemik untuk membantu rakyat dan perniagaan. Pakej pertama yang diumumkan pada 27 Mac 2020 adalah pakej rangsangan prihatin bernilai RM220 bilion. Bagaimanapun, kelima-lima pakej tersebut dikritik pembangkang dan sebahagian sektor perniagaan kerana didakwa gagal menolong industri pelancongan. Ia juga dilihat mengabaikan cadangan memberikan bantuan tunai bulanan terus ke tangan mereka yang berpendapatan rendah selain mengabaikan seruan melanjutkan moratorium automatik pinjaman bank. Bagaimanapun, sebahagian besarnya langkah seperti subsidi gaji yang diperluas untuk mencakupi jumlah pekerja yang lebih banyak dan rebate bil elektrik antara lain telah diterima dengan baik. Walaupun kontroversi kerana menghabiskan simpanan persaraan rakyat Malaysia, kerajaan PN mendorong kemudahan Air Lestari dan Air Sinar membantu rakyat mengatasi pandemik COVID-19. Air Lestari membenarkan pengeluaran sehingga RM500 sebulan dari akaun 2 KWSP untuk tempoh 12 bulan hingga 31 Mac tahun ini buat ahli berusia 55 tahun ke bawah. Air Sinar membolehkan ahli mengeluarkan wang sehingga RM10,000 dari simpanan akaun satu mereka. Antara pencapaian lain ialah PN berjaya membawa masuk vaksinasi COVID-19 secara percuma untuk semua termasuk pendatang asing dan pendatang tanpa dokumen. Kerajaan memperolehi 66.7 juta dos vaksin daripada 5 pengeluar yang cukup untuk merangkumi 109.65% penduduk. Sebanyak RM3 bilion diperuntukkan di bawah bajet 2021 untuk mendapatkan vaksin. Apa pula kegagalan PN? Bersatu yang dipimpin Muhyiddin dilihat banyak berpolitik di sebalik tabir dalam setahun ini. Pemerintahan PN menyaksikan parti pemecah UMNO berusaha menenangkan sekutunya bagi mengelakkan pengkhianatan. Walaupun UMNO adalah sebahagian kerajaan PN, ia terus menekan agar pilihan raya dapat mengesahkan mandat Muhyiddin. Ahli politik UMNO juga bertengkar secara terbuka dengan Bersatu di media mengenai pembahagian kerusi pada pilihan raya akan datang. PN membatalkan projek kereta api berkelajuan tinggi HSR dengan Singapura. Ia berikutan kedua-dua negara gagal mencapai kata sepakat mengenai perubahan yang dicadangkan oleh kerajaan Malaysia. PN juga gagal membina kepercayaan masyarakat terhadap pengurusan krisis COVID-19. Populariti Muhyiddin melonjak naik pada awal pengambilan apabila PN berjaya mengurangkan jangkitan. Namun, imejnya tercalar selepas PRN Sabah pada akhir September didakwa punca kes COVID merebak ke semenanjung Malaysia. Insiden melibatkan menteri yang menyebabkan orang ramai merasa pilih kasih berlaku juga tidak meningkatkan keyakinan. Ia ditambah dengan prosedur operasi standard SOP yang membingungkan untuk Perintah Kawalan Pergerakan PKP kedua yang dikenakan Januari tahun ini. Ramai rakyat yang kecewa. Kerajaan PN juga gagal mewartakan undi 18. Pada Julai 2019, Parlimen mengundi dan meluluskan pindaan perlembagaan untuk menurunkan usia mengundi suara kepada 18 tahun. Ia agar pendaftaran pilihan raya dibuat secara automatik dan menurunkan usia umum bagi memegang jawatan awam kepada 18 tahun. Sudah hampir 2 tahun sejak pindaan itu disahkan dan kini masih belum diwartakan. Penurunan pelaburan langsung asing FDI negara adalah yang terburuk di rantau ini ketika negara jiran bertambah baik. Di seluruh dunia, semua FDI menguncup sebanyak 42% pada tahun lalu apabila COVID-19 menyerang. Tetapi bagi Malaysia, ahli ekonomi memberi amaran tidak boleh salahkan COVID sahaja kerana negara belum lagi menangani isu sedia ada yang menyebabkan pelabur asing memihak kepada negara lain.